Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Syukur alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah duha kita pagi ini adalah daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rusniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Manaf dengan tafsir surah An-Nur dengan kitab tafsir Nur Ihsan jilid ketiga. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rusniati selaku Presiden Gema Nur Iman, seluruh para AJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada pagi ini kita dapat sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan hari ini kita nak sambung pada muka surat 126. 126. Muka surat 126. Baris yang di atas sekali. Okey, ada kitab, lihat muka surat 126, baris yang di atas sekali. Ayat 24 Ustaz. Ayat 24. Okey, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim
wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yawma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Yang bermaksud Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari yang naik saksi atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu dan segala tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengerja mereka itu dalam dunia daripada perkataan dan perbuatan, iaitu hari kiamat. Baik, jadi para muslimin dan muslimat, yang mana kita bila Allah Ta'ala memberi ancaman kepada manusia yang menuduh orang-orang perempuan yang baik dengan tuduhan zina, menuduh orang-orang perempuan yang beriman itu dengan tuduhan zina, maka mereka ini dilaknat oleh Allah. Dan mereka yang menuduh itu, yang memfitnah itu dilaknat oleh Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Dan bagi mereka azab yang cukup dahsyat. Ini amaran daripada Allah lah. Jadi Allah jelaskan tiba saat di akhirat nanti. Jadi kata Allah, yauma tashhadu alaihim, pada hari yang naik saksi atas mereka itu. Pada hari yang naik saksi, maknanya hari akhirat. Apa yang naik saksi atas mereka ni, atas manusia ni? Itu kata Allah, alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Saksi itu siapa? Lidah-lidah mereka, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Itu dia. Menjadi saksi dengan apa yang telah mereka lakukan. Ada setengah ulama tafsir, dia kata apa? Anggota badan jadi saksi ni pasal apa? Pasal mereka ni nak menutup keaiban mereka sendiri. Tu. Maksudnya apa? Sebab ialah bila berdosa, orang salahkan lidah, orang salahkan tangan, orang salahkan kaki, sebagailah. Gitu. Maka lidah, tangan, kaki semua ni mereka nak membela diri mereka di akhirat nanti, di mahsyar nanti. Jadi pasal itu mereka menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Maknanya mereka akan cerita apa sebenarnya yang berlaku di dunia dahulu. Lidah akan cerita, tangan akan cerita, kaki akan cerita, seluruh akan cerita. Tu. Mana kena ingatlah kita ni, maknanya para muslimin dan muslimat, jasad kita ni, tubuh badan kita ni menjadi saksi untuk kita di akhirat nanti. Apa saja yang kita buatlah kat dunia ni, kita bercakap, menyampaikan ilmu, lidah akan sebut benda tu. Kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat, cakap-cakap yang baik, lidah akan sampaikan perkara tu di hadapan Allah nanti. Termasuk kita ni dok berzikir dengan lidah kita, banyakkan doa dengan lidah kita, kita banyakkan membaca Quran dengan lidah kita. Semua ini akan diceritakan oleh lidah di hadapan Allah nanti. Begitulah sebaliknya para muslimin dan muslimat. Bila saja dekat dunia ni kita bercakap benda yang tak elok kan, cakap benda yang tak elok, maki orang, ngumpat orang, fitnah orang, dok cakap yang tak betul, macam-macam lah. Maka lidah pun akan menyampaikan perkara ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, jagalah lidah kita sebaik-baiknya. Pastikan lidah kita bercakap yang baik. Kita kena ingat, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, satu hadis yang terkenal, Nabi SAW Nabi terangkan pada kita, kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi kata pada hadis itu, adalah hadis yang panjang,
Nabi kata supaya jagalah lidah. Jaga lidah. Maka sahabat ni tanyalah, Muaz bin Jabal tanya, wahai Rasulullah, ramai ke orang, kata Nabi, kata Muaz bin Jabal, ramai ke orang masuk neraka disebabkan kata-kata mereka. Tanya Muaz. Maka Nabi kata, sebenarnya di akhirat nanti ramai orang yang diseret oleh malaikat di mahsyar. Wajah mereka diseret di padang mahsyar. Wajah mereka, hidung mereka diseret di padang mahsyar dan dicampak masuk neraka disebabkan lidah-lidah mereka. Ramailah, kata Nabi, yang akan masuk neraka disebabkan lidah-lidah mereka. Ramai. Bukan masuk neraka je Nabi sebut tadi. Diseret di padang mahsyar. Diseret di padang mahsyar, malaikat diseret orang ni sampai mukanya. Diseret di padang mahsyar, hidungnya diseret di padang mahsyar sampai pecah-pecahlah muka tu. Bila dah seret itu, malaikat pun campak masuk neraka. Itulah kesudahan bagi orang dekat dunia dahulu tidak menjaga lidah mereka. Jaga lidah elok-elok lah. Tu. Jangan pula apa kita nak mengata orang kan. Mentang-mentang ustaz masuk lambat, orang mengata macam-macam. Contohlah kan. Contoh para muslimin dan muslimat. Bukan geng ni lah, geng lain. Tu dia. Jadi itulah. Jadi maknanya itulah para muslimin dan muslimat. Nak sebut situ, kita jaga lidah kita. Baik. Kemudian disebut tadi tangan kita macam tu juga. Tangan kita ni, tangan kita. Maknanya ulama tafsir kata tangan ni kita tidak tidak menganiaya orang dengan tangan kita. Hari ni tangan pun termasuklah yang viral tu, tanganlah tu kan. Dengan jari kita tu, duk cerita, kongsi cerita yang tak betul, duk viral benda yang tak betul, yang akhirnya berlakulah fitnah, yang akhirnya berlakulah penganiayaan pada orang lain, yang akhirnya berlakulah orang kata menjatuhnya maruah orang disebabkan perbuatan kita yang suka viral-viral benda-benda yang tak betul. Jagalah tangan kita tu. Nak viral, kita viral lah benda yang baik-baik. Tak salah kita nak masuk TikTok, nak masuk Facebook, nak masuk Instagram, tak salah semua tu. Yang penting kita gunakan untuk kebaikan. Sebarkan dakwah dengan menggunakan perkara-perkara tersebut. Kata almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, dia kata kita gunakan semua platform tadi untuk menyebarkan dakwah. Ini termasuk jihad yang besar pada hari ini. Termasuk jihad. Bahkan jihad yang besar pula tu. Itu yang Gema Nur Iman tu buat Google Meet, buat YouTube kan. Sebarlah, sebar. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Ni jadi tangan kita akan ceritalah depan Allah Ta'ala nanti ni. Akan cerita semua. Tangan kata apa yang kita viralkan dekat dunia dahulu, akan cerita. Dan termasuk disebut tadi wa arjuluhum, Allah sebut tadi wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka pun. Kaki maknanya berjalan kita ke arah mana. Tu. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kaki kita ni berjalan ke mana kita gunakan. Kalau berjalan ke majlis ilmu, cantiklah. Berjalan untuk mencari rezeki yang halal, cantiklah. Berjalan untuk, orang kata apa, menyambung silaturahim, cantik sangat. Ada satu hadis kudusi ya. Hadis kudusi ni. Hadis kudusi ni apa? Nabi Allah ceritalah, ni cerita pasal manusia yang sebelum daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Allah, ada orang ni, manusia hamba Allah ni, dia nak pergi musafir. Musafir ni untuk apa? Tujuannya untuk menyambung silaturahim. Tu dia. Jadi sebabkan itulah tujuan dia, maka Allah hantar malaikat. Malaikat ni ikut dia. Tu. Jadi malaikat ni ikut dia. Dia tak tahulah tu malaikat. Maknanya para muslimin dan muslimat nak kata malaikat tu jadi seorang manusia, seorang lelaki-lelaki lah. Gitu. Maka dia ikut saja, tiba saat
pendek ceritalah, dia kata sebenarnya aku ni malaikat. Aku diutuskan oleh Allah untuk kamu supaya mendoakan kesejahteraan untuk kamu. Kenapa? Kerana kamu sanggup berjalan jauh semata nak menyambung silaturahim. Tu dia. Maknanya kita ni berjalan jauh ni nak menyambung silaturahim kerana Allah, maka pada masa itu Allah tugaskan malaikat nak mendoakan kebaikan untuk kita. Itu yang kita buat lah. Buat berterusan silaturahim dengan adik-beradik kita, saudara mara kita, buat lah. Dengan kawan-kawan kita, kita buat. Yang guru-guru kita, kan? Berapa lama dah mengaji tak pernah datang pun ziarah, kan? Tak kena tu. Dah lama mengaji kena mari ziarah lah pula. Tu dia. Nak silaturahim kan? Mari kita ziarah guru-guru kita. InsyaAllah. Barulah cantik. Jadi insyaAllah, kan? Nabi sebut tadi, maka bila kita buat macam tu, kita berjalan ke arah silaturahim, maka malaikat mendoakan kita. InsyaAllah lah. Maknanya ke arah tempat-tempat yang baik. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Kena buat nasi Arab tu, menurut iman lah. Kena buat nasi Arab. Nakul arus al-arabi. Makan nasi Arab ni, jadi kemenur iman lah kena sediakan. Boleh berkat lebih. Gitu. InsyaAllah. Jadi insyaAllah. Jadi para muslimin dan muslimat. Okey, jadi itu. Okey, begitulah sebaliknya. Kalau kita berjalan kaki kepada maksiat, kepada kemungkaran, maka kaki tersebut juga akan cerita di hadapan Allah. Jalan ke arah maksiat, kemungkaran, kemaksiatan, akan lepaslah pada Allah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Maaf Ustaz. Ni apa ni anggota lain seperti telinga, mata. Bagaimana Ustaz? Ya. Okey, sebelum saya masuk yang tu, saya buka dulu beberapa ayat Quran Ayat Quran. Kita cek dulu beberapa ayat Quran tentang saksi saksi di akhirat nanti. Dan ada beberapa ayat Quran mengenai saksi di akhirat nanti. Selain daripada lidah kita, selain daripada tangan kita, selain daripada kaki-kaki kita. Tengok dulu ayat-ayat ni. Okey, surah yang pertama kita lihat pada surah Qaf. Ayat 21. Tengok pada ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Surah Qaf. Ada jumpa tak? Surah Qaf ayat yang ke-21. Okey. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Ayat 21 je. Dan setelah datang tiap-tiap orang ke padang mahsyar disertai dua malaikat, yang satu menjadi pembawa dan yang satu lagi menjadi saksi. Maknanya apa? Dan surah Qaf ni Allah terangkan pada kita, saksi antara saksi kita di akhirat ialah malaikat Allah. Itu. Malaikat Allah ni menjadi saksi untuk kita di akhirat, di mahsyar nanti. Malaikat lah, malaikat. Malaikat akan ditugaskan oleh Allah macam-macam tugasan. Kita mengaji kitab Mastika Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ngaji tak kitab tu? Kalau mengaji kitab Mastika Hadis tu, tengok pada jilid yang pertama, mukadimah Mastika Hadis dalam bab beriman adanya para malaikat Allah. Dalam bab itu dia telah mengimpunkan satu tajuk berkaitan dengan hadis-hadis mengenai tugasan para malaikat Allah. Mana malaikat Allah ni macam-macam tugasan dia, macam-macam tugasan dia. Malaikat dia banyak kan. Macam kita dok mengaji ni, pada malaikat ditugaskan oleh Allah mendoakan kita. Orang yang menuntut ilmu ni kan, ada malaikat yang mendoakan kita, ditugaskan oleh Allah untuk mendoakan kita. Jadi mereka jadi saksi di mahsyar nanti. Tu dia. Menjadi saksi di akhirat nanti. Tu kena ingat tu. Kadang-kadang ni ialah malaikat ni kita tak nampak kan. Tak nampak. Dia termasuk makhluk gaib. Tapi wajib kita imani adanya para malaikat Allah Ta'ala itu. Itu.
dan mereka akan menjadi saksi. Ada juga malaikat yang Allah tugaskan untuk menyamarkan jadi manusia kan. Tu ada juga. Semuanya mengikut perintah Allah Ta'ala lah. Kita baca surah Hud, surah Al-A'raf, ayat pasal kaum Nabi Lut alaihi salam kan. Kan masa Allah nak turunkan bala pada kaum Nabi Lut tu, Allah hantar dua malaikat. Dua malaikat ni dia menyamar jadi dua orang laki-laki yang amat handsome. Dua orang ni lah. Tu dia. Bila saja sampai dekat kampung kaum Nabi Lut tu, kami terserempak dengan anak perempuan Nabi Lut alaihi salam. Jadi anak perempuan Nabi Lut tengok ni terkejut. Pasal apa? Handsome sangat. Handsome sangat. Macam perempuan tengoklah saya kan. Terkejut tengok saya kan. Lebih kurang gitulah kan. Terkejut. Pasal apa? Terlalu handsome sangat. Tu. Sampai dia orang ni pakat lari. Lari ni, anak perempuan ni pakat lari. Lari balik ke rumah. Minta Nabi jumpa ayah mereka, Nabi Lut. Minta sorok dua orang ni. Sebab handsome sangat. Tu dia. Tu yang berat jadi orang handsome ni. Kena sorok-sorok kan. Saya selalu macam itulah keadaan saya. Disorok-sorok kan. Begitu. Jadi muslimin dan muslimah. Maka nak kata akhirnya walaupun dah disorok di rumah Nabi Lut, tapi orang kaum Lut tahu juga pasal apa? Pasal isteri Nabi Lut khianat. Lut cerita pada orang lain, kata mari dekat rumah aku ni ada dua orang yang sangat handsome yang tak pernah aku tengok sebelum itu. Handsome sangat-sangat lah. Gitu lebih kurang lah. Baik. Jadi tu yang mereka jadi gila tu. Ramai-ramai jadi gila tu. Nak rogol kan. Nak rogol dua orang tu. Liwat lah kan. Jadi pada masa itu dalam hadis yang Rasulullah kata, pada masa itu yang dua malaikat ni kata, kami ni sebenarnya malaikat. Kata ke Nabi Lut, kami mari ni pasal Allah suruh sampaikan pada kamu yang kami nak beri bala. Ya Allah suruh beri bala ni. Malaikat Jibril dah standby lah. Kata malaikat ni. Malaikat Jibril dah standby nak hancurkan kaum Nabi Lut ni. Tu. Kalau ikut riwayat ya tuan-tuan, muslimin dan muslimah. Macam mana malaikat Jibril hancurkan mereka? Dan Quran kata dua keadaan kan. Dua cara Allah hancurkan kaum Nabi Lut. Yang pertama, aliyah safilaha. Diterbalikkan bumi. Yang kedua, wa amtarna alaihim, dihujani akan mereka batu-batu api yang bertubi-tubi kan. Maka diterbalikkan. Mengikut riwayatnya para muslimin dan muslimat, masa malaikat Jibril terbalikkan kaum Nabi Lut tu, ni pakai sayap dia, sayap ni. Nabi kata pakai sayap malaikat Jibril dia buat masuk dalam bumi, sayap tu. Diterbalikkan sebanyak 7 negeri diterbalikkan. Bukan main tu. Maknanya bayangkan malaikat Jibril dimasukkan sayap dia yang besar tu dalam perut bumi dan diterbalikkan 7 negeri. 7 negeri. Bukan kecil kisah Nabi Lut ni bukan kecil maknanya diterbalikkan 7 negeri. 7 negeri diterbalikkan macam tu je. Ini yang berlaku di Jordan kan. Dikesan dia kat Laut Mati. Kemudian diturunkan pula hujan. Hujan apa? Hujan batu berapi. Hujan batu berapi ni pula kena belah mana? Belah Pompei tu. Tu. Dekat 7 negeri ni belah-belah Jordan. Lepas tu pula yang batu-batu berapi ni pula kena belah Pompei sana. Belah-belah Itali sana kan. Tu nak kata besarnya orang kata kaum Nabi Lut pada masa itu, kawasan mereka seluruhnya dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Habis. Tu dia kan. Tu nak kata dahsyat. Jadi nak kata adanya malaikat ditugaskan macam tu. Pokoknya malaikat-malaikat ni menjadi saksi untuk kita di akhirat nanti. Itu yang pertama lah. Saksi yang pertama. Yang kedua kita lihat pula pada surah An-Nahli. Ni patah balik sikit. Surah An-Nahli ni juzuk yang ke-14 kan. Sebelum surah Al-Isra. Surah An-Nahli. Betul, Sis. Surah An-Nahli ayat 84. Okey, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahidan thumma
thumma la yu'zanu thumma la yu'zanu lilladzina kafaru walahum yusta'tabun. Dan ingatlah kepada mereka yang musyrik tentang hari kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi. Kemudian tidak diizinkan bagi orang-orang yang kafir memberi sebarang alasan, dan mereka pula tidak diminta memohon keredaan Allah Ta'ala. Ini ayat 84. Siapa jadi saksi? Nabi dan Rasul. Sebab Allah kata sini, wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Dan ingatlah kepada mereka yang musyrik tentang hari kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi. Setiap umat ada saksi daripada Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi masing-masing lah jadi saksi. Tu kan, para muslimin dan muslimat. Nabi masing-masing menjadi saksi. Nabi yang kita sebut tadi, Nabi Lut, saksi pada kaum dia. Nabi Soleh, saksi pada kaum dia. Nabi Hud, saksi pada kaum dia. Nabi Syuaib, saksi pada kaum dia. Nabi Musa, saksi pada kaum dia. Dan begitulah juga Nabi Muhammad SAW menjadi saksi kepada kita, umatnya, umat Nabi SAW. Itu dia. Jadi maknanya para Nabi dan Rasul menjadi saksi. InsyaAllah lah kalau kita ikut Nabi sekarang ni, dekat dunia kita ikut Rasul, ikut Nabi SAW, Nabi jadi saksi yang menyelamatkan kita lah di mahsyar nanti. Tu dia. Nabi kata orang ni ikut aku, orang ni ikut sunnahku, ajaranku. Orang ni ikut apa yang aku suruh, yang sayang aku, yang banyak berselawat pada aku, dan sebagainya lah. Tu nak kata, bila saja Nabi menjadi saksi untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW. Pasal itu, masa kat dunia ni kena maintain. Maintain apa? Maintain menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jangan kita buat benda-benda yang menyebabkan kita terkeluar daripada menjadi umat Nabi SAW. Kalau kita terkeluar dari umat Nabi, binasalah kita di mahsyar nanti. Nabi tak layanlah kita. Nabi tak selamatkanlah kita. Nabi tidak belalah kita. Pasal apa? Pasal kat dunia, kita dah terkeluar menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi saksi ni, itu para Nabi dan Rasul kepada umatnya. Itu dia. Okey, kemudiannya para muslimin dan muslimat tengok surah Fussilat. Fussilat. Ayat 21. Ayat 21. Muka surat ayat 21. Tengok ayat 20 dan 21. 20 dan 21. 20 dan 21 ini jawapan tadilah yang ditanya oleh puan tadi. Puan apa? Nurlia tanya kan. Ayat 21, 20 dan 21. Okey, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Yang bermaksud, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Dan setelah berlaku yang demikian, berkatalah mereka pada kulit-kulit badan mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit-kulit badan mereka menjawab, Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata. Telah menjadikan kami dapat berkata-kata.
Dan dialah yang menciptakan kamu pada mula-mulanya. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan untuk menerima balasan. Itulah. Berdasarkan ayat ni, antaranya apa? Pendengaran kita, penglihatan kita. Bahkan kulit-kulit kita pun menjadi saksi belaka. Bukan sekadar lidah kita. Dan surah An-Nur tadi Allah kata lidah, tangan, kaki. Ayat ni kata Allah bukan sekadar itu saja. Bahkan pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan kulit-kulit kita pun menjadi saksi daripada Allah nanti. Oh tu. Berat tu muslimin dan muslimat. Kulit akan cerita di hadapan Allah Ta'ala. Tu dia. Kulit akan cerita di hadapan Allah Ta'ala. Sampai kita duk argue pada kulit tu. Macam mana kamu jadi saksi pula terhadap kami ni? Kulit kata, Allah berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata. Telah menjadikan kami dapat berkata-kata. Mana kulit kita dia akan cerita di hadapan Allah apa kita buat ni. Kena peringatlah tu. Kena hati-hati dah. Ada ulama kata termasuk kulit itu ialah kemaluan kita. Pun sama juga. Menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Dia akan ceritalah. Kulit ni dia tengok kita buat apa kan. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kadang-kadang tu kita kulit ni kan benda yang boleh merangsang kan kulit ni. Kalau kita bersentuhan, bergeseran laki perempuan boleh menjadi perangsangan. Kulit akan cerita daripada Allah. Tu kena ingat tu. Termasuk disebut tadi ulama kata kemaluan kita pun sama. Akan cerita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi maknanya itulah nak kata ada yang terlepas. Baik, cuba kalau kita tengok pula pada surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah 730 kan? Ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4, ayat 5 surah Az-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya. Bahawa Tuhanmu telah memerintahkan berlaku demikian. Maknanya apa? Jadi saksi ni apa? Bumi itu sendiri jadi saksi. Dia akan ceritalah apa kita buat kat dunia ni. Kena ingat tu. Ke mana kita pergi, bumi melihat kita. Kita berjalan jauh-jauh, bumi melihat kita. Allah maha melihat dah. Bumi pakat lihat juga. Kita dah tengok. Kita tak pergi kat luar negara jauh-jauh kan. Orang tak nampak kita, apa kita buat. Tetapi Allah maha mengetahui dan bumi pun melihat kita. Pergi berjalan sana sini boleh. Jalan tu tak ada masalah kan. Yang salahnya berjalan pergi luar negara tapi tak sponsor saya ajak sekali. Itu yang tak kena tu. Jadi maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, nak kata bumi itu menjadi saksi kita. Kena ingatlah. Ini di antara ayat ni. Ayat. Jadi saya minta maaf lah kerana saya kurang sihat ni, kurang sihat. Jadi saya pun lepas ni ada kuliah satu lagi. Orang kata orang kata apa? Kuliah kita ringkas sikit lah. Tak apalah kat. Kurang sihat. Jadi insyaAllah kita sambunglah kot pada minggu depan. InsyaAllah. Doakanlah supaya saya sihat untuk terus mengajar. InsyaAllah. Jadi kita cukup sekadar itulah untuk ayat kita hari ni. Dan kita akan sambung kuliah kita pada minggu depan. InsyaAllah. Okey. Saya rasa cukup sekadar itu. Saya mohon maaf. Jadi kita sambunglah pada minggu depan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi saya serahlah pada puan moderator lah. Okay, terima kasih. So kita tak payah buka soalan saya, Ustaz tak sihat ya. Janganlah. Minggu depan. Okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah.
kuliah duha kita dengan kitab tafsir surah An-Nur berjalan lancar. Dalam pengajian tafsir hari ini, Allah mengingatkan seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari pembalasan nanti. Tangan, kaki, telinga, mata, kulit dan semua seluruh tubuh menjadi saksi. Allah dan bumi menjadi saksi kita di akhirat nanti. Wallahu alam. Kita tangguh pengajian kita hari ini. Kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih pada ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Terima kasih kepada semua jemaah. Saya mewakili Gemah Nurul Iman. Mohon maaf kerana ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala baik itu daripada Allah. Dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup Ustaz Farah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi petang nanti dalam kuliah asar bersama Ustazah Wajah. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis